Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar tajuk yang terakhir dalam bab 7 iaitu teori fotoelektrik Einstein. Okey. Okey, pada tahun 1905, Albert Einstein, seperti yang anda tahu, Albert Einstein adalah seorang ahli pakar fizik. Okey, pada tahun 1905, Albert Einstein telah mengemukakan satu teori fotoelektrik yang menerangkan kesemua ciri kesan elektrik. Okey, apa itu kesemua ciri kesan elektrik? Saya percaya anda dah belajar pada subtopik yang sebelumnya. Okey, mari kita lihat dulu apa ciri-ciri kesan fotoelektrik. Yang pertama ialah kesan frekuensi terhadap fotoelektrik. Yang kedua, kewujudan frekuensi ambang. Yang ketiga, tenaga kinetik elektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Dan yang keempat, fotoelektron dipancar serta-merta apabila disinari cahaya. Okey, lihat pula apa kata Einstein. Okey, Einstein mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya. Okey, apa itu zarah cahaya? Zarah cahaya ialah foton. Okey, foton ialah zarah cahaya. Okey, tenaga setiap foton berkadar terus dengan frekuensi cahaya. Apa maksud berkadar terus tu? Okey, nanti kita lihat ya berdasarkan graf. Okey, bagi mengira tenaga yang dibawa oleh zarah foton, ia mempunyai satu formula iaitu E sama dengan HF, di mana E adalah tenaga, H adalah pemalar Planck iaitu yang bernilai 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule second, dan F ialah frekuensi. Okey, berbalik kepada pendapat Einstein tadi yang mengatakan bahawa tenaga setiap foton berkadar terus dengan frekuensi cahaya. Okey, apa maksudnya? Okey, maksudnya ialah bila kita lihat graf ini, okey, tenaga adalah berkadar terus dengan frekuensi. Bermaksud apabila frekuensi bertambah, tenaga akan bertambah juga. Okey, disamalah maksud seperti tenaga setiap foton bertambah apabila frekuensi cahaya bertambah. Jadi itu menunjukkan ianya ialah berkadar terus. Okey. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana terhasilnya fotoelektrik apabila sinaran cahaya mengenakan satu permukaan logam. Okey, beginilah kejadiannya. Okey, apabila sinaran cahaya menembusi satu permukaan logam, di mana cahaya fotoelektrik berlaku apabila cahaya menyinari permukaan suatu logam. Okey, maksudnya cahaya itu tidak kisah daripada cahaya lampu, cahaya sinaran matahari, asalkan benda ini fotoelektrik berlaku apabila terdapat sinaran cahaya menembusi satu permukaan logam. Okey, di dalam logam terdapat elektron yang bebas bergerak. Okey. Okey. Apabila satu foton, okey, ingat ya, foton adalah zarah cahaya. Zarah cahaya iaitu daripada sinaran cahaya tadi itulah. Okey, apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Okey, apabila sinaran cahaya itu ada mempunyai foton, okey, apabila foton mengenakan pada permukaan logam, okey, tenaga foton akan diserap oleh elektron yang dalam logam tu sendiri. Okey, faham? Okey. Selepas itu, kenapa elektron menyerap tenaga daripada foton adalah untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Okey, dari sini kita akan lihat bahawa elektron yang dapat tenaga daripada foton tadi tu, dia akan membebaskan elektron daripada logam. Sebab itu ia memerlukan tenaga. Okey, beginilah kejadiannya. Maksudnya elektron daripada logam tu akan terbebas keluar apabila dia dah mendapat tenaga daripada foton tersebut. Okey, lazimnya, kebiasaannya elektron pada permukaan logam akan memperoleh tenaga kinetik yang maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam. Okey, maksudnya kat sini
elektron yang berada di permukaan logam akan mendapat tenaga kinetik yang maksimum daripada foton, iaitu zarah cahaya itu sendiri. Okey. Tapi elektron yang berada dalam bahagian logam tu dia tidak akan mendapat tenaga yang maksimum seperti elektron yang berada pada permukaan logam tersebut. Okey. Seterusnya kita akan lihat apa formula yang terlibat. Okey, bagi elektron yang terletak pada permukaan logam, tenaga foton sama dengan tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron tambah dengan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Okey, di mana secara ringkasnya kita boleh tulis sebagai tenaga foton sama dengan E. Sama dengan tenaga minimum yang diperlukan sama dengan W. Tambah dengan tenaga kinetik maksimum. K max. K ialah tenaga kinetik. Terjadilah HF sama dengan W tambah 1/2 MV kuasa 2 maksimum. Kenapa ada HF kat situ? HF tu adalah daripada formula yang sebelumnya, iaitu E sama dengan HF. Faham? Sama dengan W tambah 1/2 MV square max. Kenapa 1/2 MV square max? Kenapa? Adalah sebab formula bagi kinetik energi ialah 1/2 darab M darab V kuasa 2 maksimum. Jadi bila kita ringkaskan, kita akan dapat 1/2 MV kuasa 2 maksimum sama dengan HF tolak W. Seterusnya kita akan kira pula fotoelektron yang tiada tenaga kinetik. Yang mana tak ada tenaga kinetik ni? Elektron kat mana? Mestilah elektron yang berada di bahagian dalam logam tu. Pada frekuensi ambang F0, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Maksudnya tenaga kinetik dia adalah kosong. Kenapa kosong? Sebab seperti yang saya cakap tadi, di dalam pada elektron yang berada pada bahagian logam, dia punya tenaga akan menjadi sangat-sangat minimum berbanding elektron yang berada pada permukaan logam. Apa pula frekuensi ambang? Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Maka kosong sama dengan HF0 tolak W. Kosong tu sebab kinetik dia, tenaga kinetik adalah kosong. Bersamaan dengan kita ringkaskan W sama dengan HF0. Daripada sini kita perlu gantikan W sama dengan HF0 ke dalam persamaan tenaga kinetik, iaitu 1/2 MV kuasa 2 maksimum sama dengan HF tolak W. Kita akan dapat, apabila kita pemudahkan, kita akan dapat 1/2 MV kuasa 2 sama dengan HF tolak HF0. Mana datang HF0 tu? Ianya datang daripada W yang dekat atas tu. W sama dengan HF0. Dan kita pemudahkan lagi, dapatlah 1/2 MV kuasa 2 maksimum sama dengan H dalam kurungan F tolak F0. Ini adalah untuk permudahkan. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan tentang subtopik 7.3.2, fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang makna fungsi kerja dan frekuensi ambang itu sendiri. Bagi fungsi kerja, tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam ke kawasan vacuum dikenali sebagai fungsi kerja. Fotoelektron akan memperoleh tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Elektron tidak dikeluarkan kecuali frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Walau bagaimanapun, untuk dua sinar cahaya yang berbeza dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi ambang, sinar cahaya dengan elektron pelepasan tenaga yang lebih tinggi dengan tenaga kinetik yang lebih tinggi.
Fungsi kerja sesuatu logam boleh ditentukan menggunakan rumus W sama dengan HF. W adalah fungsi kerja itu sendiri, manakala H adalah pemalar Planck 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule second dan F adalah frekuensi ambang. Bagi frekuensi ambang pula, frekuensi ambang adalah frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik dan frekuensi minimum yang diperlukan oleh sinaran elektromagnet untuk mengeluarkan elektron dari logam. Bagi frekuensi ambang, nilainya adalah bergantung kepada setiap jenis logam. Ini adalah graf hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron K maksimum dengan frekuensi cahaya F. Graf tersebut merupakan garis lurus dengan kecerunan positif dan tidak mempunyai titik asalan. Nilai frekuensi ambang F ialah nilai pada pintasan paksi frekuensi. Ini pula adalah graf 7.1.3, graf K maksimum melawan F bagi setiap jenis logam yang berbeza. Graf ini menunjukkan setiap logam yang berbeza warna mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza. Bagi logam A, walaupun graf ini mempunyai kecerunan graf yang sama, tetapi mereka mempunyai frekuensi ambang yang berbeza. Semakin tinggi frekuensi ambang sesuatu logam, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Hal ini bermaksud tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah lebih tinggi. Terdapat banyak aktiviti yang boleh dilakukan untuk memerhati frekuensi ambang bagi setiap logam yang berbeza. Kita boleh menjalankan aktiviti ini secara berpasangan. Kita boleh memerhati frekuensi ambang bagi setiap logam yang berbeza dengan menjalankan aktiviti secara berpasangan. Contohnya, kita boleh membuat aktiviti memerhati simulasi komputer dengan menggunakan cahaya ungu, biru, hijau, kuning, jingga dan merah bagi mendapatkan idea bahawa logam yang berbeza mempunyai frekuensi ambang yang berbeza. Seterusnya adalah subtopik 7.3.3 menentukan fungsi kerja logam berdasarkan rumus. Saya telah menyediakan satu video yang anda boleh lihat sendiri dan faham bagaimana cara untuk menentukan fungsi kerja berdasarkan rumus dan persamaan Einstein. Untuk subtopik 7.3.3 menentukan fungsi kerja logam berdasarkan rumus. Berdasarkan subtopik ini, dia tidak mempunyai teori tetapi hanya memerlukan jalan penyelesaian sahaja. Berdasarkan persamaan Einstein, di mana Einstein mengatakan K maksimum sama dengan HF tolak W. W is work, kerja, F adalah frekuensi dan H adalah pemalar Planck. Dan jika K maksimum adalah kosong dan frekuensi digantikan menjadi frekuensi not, maka HF not tolak W sama dengan kosong. Menerusi persamaan ini, maka kita akan menghasilkan persamaan W sama dengan HF not, di mana W adalah fungsi kerja H adalah pemalar Planck (6.63 darab 10 kuasa negatif 34 J second) dan juga F naught adalah frekuensi ambang. Melalui persamaan ini, kita dapat menyelesaikan masalah fungsi kerja logam berdasarkan rumus.
Berikut merupakan aktiviti yang boleh dilakukan secara berkumpulan atau berseorangan untuk menentukan fungsi kerja untuk setiap jenis logam. Di sini terdapat 7 jenis logam yang telah disediakan dan frekuensi ambang yang telah diberikan. Kita hanya perlu mencari atau menentukan apa fungsi kerja untuk setiap jenis logam yang telah tersedia. Untuk tantalum, frekuensi ambang adalah 1.03, 10 kuasa 14 Hz, titanium 1.05, molybdenum 1.11, aurum 1.23, palladium 1.24, iridium 1.27 dan platinum adalah 1.36. Untuk mencari fungsi kerja seperti yang telah saya jelaskan sebentar tadi, dengan menggunakan persamaan W sama dengan H F naught, kita dapat mencari fungsi kerja untuk setiap jenis logam. Okey, untuk logam tantalum Ta, W sama dengan H F naught. Untuk mencari W, H telah diberikan 6.63 times 10 negative 34 J second, dan kita akan darabkan dengan frekuensi ambang, which is 1.03 darab 10 kuasa 14 Hz. Okey, melalui persamaan yang telah kita buat, kita boleh mencari fungsi kerja menggunakan kalkulator, di mana kita masukkan nilainya 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan 1.03 darab 10 kuasa 14, dan kita akan dapat 6.83 darab 10 kuasa negatif 20 Joule. Apabila telah mendapat jawapan, kita masukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. 6.83 darab 10 kuasa negatif 20. Unit tidak perlu diletakkan kerana unit telah disediakan di sini. Persamaan untuk fungsi kerja logam ini boleh diteruskan dengan jenis logam titanium, molybdenum, aurum, palladium, iridium dan platinum. Saya telah menyiapkan fungsi kerja untuk jenis logam yang selainnya, dan anda boleh cuba untuk menyelesaikan masalah ini sendiri atau berpasangan, asalkan anda faham dengan cara dan jalan kerja untuk menyelesaikan masalah ini. Terdapat banyak juga masalah berkaitan dengan topik ini yang anda boleh cari di dalam buku teks anda. Sekian, terima kasih. Okey, anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian. Jadi untuk kelas hari ini, cikgu akan memulakan pembelajaran untuk standard pembelajaran 7.3.4. Tapi sebelum tu cikgu nak imbas sedikitlah berkaitan dengan pembelajaran kita untuk kelas yang lepas, di mana anak murid semua telah mempelajari dan juga memahami fungsi kerja dan juga frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Jadi kelas hari ini mari kita memulakan untuk standard pembelajaran 7.3.4. Okey, baiklah. Jadi, apa yang kita akan mempelajari dalam 7.3.4 ni? Okey, anak-anak murid sekalian, dalam 7.3.4 kita akan mempelajari cara untuk menyelesaikan masalah menggunakan persamaan Einstein untuk kesan fotoelektrik. Di mana dalam kelas yang sebelum ni ataupun dalam pembelajaran yang sebelum ni, awak semua telah mempelajari teori fotoelektrik Einstein, di mana Albert Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik bagi eksperimen yang berkaitan. Jadi untuk 7.3.4 ni kita menggunakanlah konsep teori tersebut dalam menyelesaikan masalah menggunakan persamaan Einstein untuk kesan fotoelektrik. Jadi dalam menyelesaikan masalah kita mempunyai 4 langkah utama, di mana langkah pertama ialah kita perlu mengenal pasti masalah. Langkah yang kedua, kita perlu mengenal pasti maklumat yang diberikan. Langkah yang ketiga, kita hendaklah mengenal pasti rumus yang boleh digunakan dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang berkaitan. Dan yang terakhir sekali iaitu langkah yang keempat, kita akan menyelesaikan masalah secara numerical. Okey, kita lihat contoh yang pertama ya.
Okey, contoh yang pertama diberikan bahawa cahaya biru yang berfrekuensi 6.67 darab 10 kuasa 14 Hz disinarkan ke atas permukaan logam cesium yang bersih. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Okey, sekarang ni kita akan menyelesaikan contoh yang pertama. Tapi sebelum tu, cikgu nak anda semua bertenang apabila dapat sesuatu soalan, baca soalan dengan teliti dan cuba mengaplikasikan 4 langkah yang cikgu telah nyatakan tadi. Okey, untuk contoh yang pertama ni, tanya berapakah tenaga kinetik maksimum? Tenaga kinetik maksimum. Okey, jadi tenaga kinetik maksimum adalah Kmax. Kmax adalah HF tolak W. Okay, seterusnya, soalan beri maklumat frekuensi 6.67 darab 10 kuasa 14 Hz. Ini adalah F. Seterusnya, apa lagi? Fungsi kerja cesium pun telah diberi 3.43 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Fungsi kerja, jadi ini adalah W. Pemalar Planck. Pemalar Planck telah diberi, ini adalah H. Okey, sekarang ni cuba kita selesaikan. Kita cuba masukkan maklumat yang diberikan ke dalam rumus tersebut, iaitu H adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 J/S. Okey, cuba anda selesaikan dengan kalkulator. Kita masukkan jawapan 9.92 darab 10 kuasa negatif 20 J. Okey, jadi okey, kita lihat kepada contoh 2 di mana rajah 7.14 menunjukkan graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan daripada logam lithium untuk frekuensi cahaya yang berlainan. Tentukan frekuensi ambang daripada graf dan hitungkan nilai fungsi kerja bagi logam lithium. Jadi soalan dah bagi pemalar Planck H. Jadi daripada rajah 7.14 ni kita dapat tahu bahawa frekuensi ambang adalah 5.6 darab dengan 10 kuasa 14 Hz. Okey, jom kita selesaikan untuk contoh 2 ni. Okey, sekarang kita lihat kepada contoh 2. Soalan minta tentukan frekuensi ambang. Frekuensi ambang adalah F0 daripada graf yang diberikan tadi. Jadi yang kita dah seterusnya, hitung nilai fungsi kerja. Dan soalan telah diberi pemalar Planck iaitu H. Okey, ini adalah H. Okey, seterusnya kita menggunakan rumus. Okey, jadi kita selesaikan. Kita selesaikan, kita dapat. Okey, sekarang kita lihat pula kepada contoh 3. Okey, jangan kerja, cikgu akan tunjuk pada slide yang seterusnya. Di mana kita kena kenal pasti masalah, iaitu soalan meminta berapakah halaju maksimum fotoelektron. Dan kita tahu halaju adalah V maksimum, V max. Dan juga soalan bagi panjang gelombang apabila cahaya monokromatik, iaitu panjang gelombang bersama dengan 550 nanometer. Dan juga soalan bagi mempunyai fungsi kerja 2 elektron volt, ni adalah W. Dan juga dia bagi Hc dan juga unit 1 elektron volt nanometer bersamaan dengan 1.60 darab 10 kuasa negatif 19 J. Dan juga jisim elektron M bersamaan dengan 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kg. Jadi topik yang sebelum ni kita dah pelajari F adalah C per lambda. Jadi kita masukkan C per lambda ke dalam F. Jadi ini kita ada nilai Hc. Jadi kita boleh terus masuk ke dalam persamaan E. Jadi cikgu selesaikan. Jadi kita boleh cancel out nanometer. Kita akan dapat jawapan I sekali. Okey, jangan lupa unit elektron volt ni sangat penting. Okey, ini baru kita dapat E. Jadi seterusnya kita nak cari V max. V max kita masukkan ke dalam formula
1/2 mv², di mana E tolak dengan W. Okey, kita masih teruskan dengan penyelesaian contoh 3. Okey, pada slide yang sebelum ni, kita telah mendapatkan nilai E bersamaan dengan 2.26 EV dan juga nilai fungsi kerja ataupun W telah diberi dalam soalan di mana W bersamaan dengan 2.00 EV. Okey, pada pembelajaran yang lepas, anda semua telah mempelajari bahawa Kmax bersamaan dengan 1/2 mv² mv kuasa 2 max, di mana Kmax bersamaan dengan E tolak dengan W. Jadi E kita adalah 2. Habis lagi, kita masukkan ke dalam persamaan nilai Kmax yang kita dapat 0.26 darab dengan 1 elektron volt. 1 elektron volt iaitu 1.60 darab dengan 10 kuasa negatif 19 joule. Tekan kalkulator akan menghasilkan. Okey. EV ni tadi kita tukarkan kepada unit J, di mana 1 EV bersamaan dengan 1.60 darab dengan 10 kuasa negatif 19 joule. Jadi soalan minta V maksimum. Jadi kita kena jadikan V maksimum sebagai subjek. Okey, jadi yang 1/2 M kita kena pindah ke kanan, begitu juga dengan kuasa 2 ni. Jadi menghasilkan V max bahagi dengan M kat sini 1 kan. Jadi kita tahu nilai M yang diberi pada soalan jisim elektron adalah 9.11 darabkan 10 kuasa negatif 31 kg. Jadi M kita bahagikan dengan 9. Punca kuasa. Kalau di sini tadi kuasa 2 bila pindah ke kanan dan tukar punca kuasa, tekan kalkulator, kita akan dapat ms negatif 1. Unit jangan lupa, dalam fizik unit amat penting. Okey, ini sahaja untuk contoh 3. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan dengan menerangkan penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litas sel foto. Pada tahun 1887, Hertz telah menemui fenomena di mana sinaran boleh mengeluarkan elektron dari permukaan plat logam semasa beliau mengkaji gelombang radio. Proses pengeluaran elektron dari suatu logam oleh sinaran elektromagnet atau sumber cahaya ini dipanggil sebagai kesan fotoelektrik. Litas sel foto adalah suatu litar untuk mengkaji kesan fotoelektrik. Jom kita lihat litas sel foto. Kesan fotoelektrik dapat dilihat melalui litas sel foto, di mana apabila permukaan logam yang bercahaya bertindak sebagai pemancar disinari dengan sinaran elektromagnet atau sumber cahaya, elektron akan dipancarkan dari permukaan logam yang dipanggil sebagai fotoelektron. Di dalam litas sel foto ini, elektron dari katod yang bertindak sebagai pemancar ditarik ke anod yang bertindak sebagai pengumpul. Pergerakan fotoelektron ini dari katod ke anod akan menghasilkan arus dan arus ini diukur melalui galvanometer. Terdapat banyak lagi komponen lain yang bertindak dalam menghasilkan kesan fotoelektrik ini. Terdapat pelbagai komponen di dalam litas sel foto untuk mengkaji kesan fotoelektrik. Komponen pertama adalah bateri. Bateri berfungsi untuk membekalkan keupayaan negatif kepada katod yang bertindak sebagai pemancar dan keupayaan positif kepada anod yang bertindak sebagai pengumpul. Yang kedua pula adalah voltmeter. Voltmeter berfungsi untuk mengesan bacaan keupayaan di dalam litar. Voltmeter akan terpesong jika terdapat keupayaan di dalam litar ini. Didapati voltmeter terpesong kerana keupayaan oleh katod dan anod. Galvanometer adalah untuk mengesan bacaan arus di dalam litar. Galvanometer juga akan terpesong jika arus mengalir di dalam litar ini. Sinaran elektromagnet atau sumber cahaya juga merupakan komponen penting dalam mengkaji kesan fotoelektrik. Sinaran elektromagnet dengan frekuensi yang mencukupi dipancarkan ke permukaan pemancar, iaitu katod.
Tenaga sinaran dapat dikira melalui formula E sama dengan HF, di mana H adalah pemalar Planck dan F adalah frekuensi sinaran. Kebok kaca atau tiub foto juga merupakan komponen yang mengandungi dua plat, iaitu katod, iaitu logam pemancar, dan anod sebagai pengumpul. Kebok kaca ini mestilah divacuumkan terlebih dahulu. Elektron yang dipancarkan dari katod ke anod mempunyai tenaga kinetik dan boleh dikira menggunakan formula K sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Dan seterusnya adalah plat logam pemancar, iaitu katod. Katod berfungsi untuk menerima pancaran sinaran gelombang ataupun dari sumber cahaya. Setiap logam mempunyai nilai fungsi kerja yang berbeza dan ianya boleh dikira dengan menggunakan formula W sama dengan HF, di mana H adalah pemalar Planck dan F merupakan frekuensi ambang. Baiklah, dan akhir sekali adalah pengumpul, iaitu anod. Anod berfungsi untuk mengumpul semua fotoelektron yang dipancarkan dari plat logam katod. Elektron yang dikumpulkan di anod seterusnya akan bergerak ke seluruh litar dan menjadikan galvanometer terpesong untuk menunjukkan adanya pengaliran arus fotoelektrik di dalam litar sel foto. Terdapat pelbagai aktiviti yang dapat dilaksanakan di dalam bilik darjah untuk mengkaji kesan fotoelektrik. Aktiviti yang saya tunjukkan ini adalah di mana pelajar harus membentuk satu kumpulan di mana berpasangan. Mereka akan diarahkan untuk melihat video mengenai kesan fotoelektrik ini dan mereka haruslah membentangkan hasil dapatan mereka tentang apa yang mereka telah lihat dari video ini. Photoelectric cell. A photocell is a technological application of the photoelectric effect. It is a device whose electrical properties are affected by light. It is also sometimes called an electric eye. A photocell consists of a semi-cylindrical photosensitive metal plate, C, emitter, and a wire loop, A, collector, supported in an evacuated glass or quartz bulb. It is connected to the external circuit having a high-tension battery B and microammeter. Sometimes, instead of the plate C, a thin layer of photosensitive material is pasted on the inside of the bulb. A part of the bulb is left clean for the light to enter it. When light of suitable wavelength falls on the emitter C, photoelectrons are emitted. These photoelectrons are drawn to the collector A. Photocurrent of the order of a few microampere can be normally obtained from a photocell. A photocell converts a change in intensity of illumination into a change in photocurrent. This current can be used to operate control systems and in light measuring devices. Dan setelah melihat video ini, pelajar sepatutnya dapat mengkaji kesan fotoelektrik yang berlaku ke atas sel fotoelektrik ini. Pelajar dapat menerangkan setiap penggunaan komponen dalam mengkaji kesan fotoelektrik di dalam litar sel foto. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi saya Nur Umi Umairah binti Muhammad Nur bernombor metrik di 2018108377 ingin berkongsi mengenai satu aplikasi kesan fotoelektrik. Tapi sebelum tu saya nak anda semua cuba perhatikan dan cuba bayangkan pada pusat-pusat seperti bangunan pejabat moden, pusat membeli belah yang besar, stesen kereta api dan juga lapangan terbang. Cuba anda perhatikan bahawa pusat ini menggunakan reka bentuk pintu yang bagaimanakah pada setiap pintu utama ataupun pada pintu-pintu yang membenarkan orang awam keluar masuk pada pusat ini. Okey, setelah kita perhatikan dan cuba bayangkan bahawa
Pusat-pusat ini menggunakan reka bentuk pintu gelangsa automatik. Kenapa reka bentuk ini digunakan? Hal ini kerana orang ramai mudah untuk keluar masuk dari pusat tersebut dengan lancar. Ada juga di antara mereka yang membawa beg pakaian, bangku barangan dan juga kereta sorong. Jadi pintu automatik akan terbuka dan tertutup dengan sendirinya pada selang waktu yang ditetapkan. Okey, maka pintu automatik merupakan salah satu aplikasi kesan foto elektrik. Pintu automatik juga mempunyai pengesan cahaya di mana ia menggunakan alur cahaya inframerah dan sel foto sebagai suis. Okey, anda cuba perhatikan bahawa sensor ini berfungsi cekap dengan sendirinya, tetapi sensor yang berbeza sering digunakan dalam pelbagai kombinasi dalam satu sistem untuk mencegah cegukan dan juga pengawasan. Sebagai contoh, sensor gerakan melakukan tugas mereka untuk melakukan mekanisme pembukaan sebaik saja mereka merasakan atau melihat gerakan di hadapan pintu. Jadi sensor tekanan akan mengesan berat individu dan menghalang pintu dari menutup sehingga berat badan lega. Berat badan lega di sini bermaksud orang itu bergerak menghampiri atau menjauhi pintu. Okey, jadi yang seterusnya, apabila lintasan cahaya diganggu, pengaliran arus fotoelektrik dalam lintas sel foto akan terputus dan pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sel Suria dan Stesen Angkasa Antarabangsa ISIS merupakan aplikasi yang turut menggunakan kesan foto elektrik. Sel suria merupakan suatu peranti elektrik yang menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik dengan kesan fotovoltaik yang merupakan fenomena fizik dan kimia. Ianya merupakan satu bentuk sel fotoelektrik yang mempunyai ciri-ciri elektrik seperti arus, Walton dan rintangan yang berbeza apabila terdedah kepada cahaya. Ciri kesan fotoelektrik adalah apabila sesuatu terdedah kepada cahaya akan berlakunya pengaliran arus, keupayaan Walton dan rintangan yang berbeza. Stesen Angkasa Antarabangsa ISIS merupakan suatu stesen yang hampir semua aktiviti di dalam stesen tersebut bergantung kepada sumber tenaga elektrik yang terhasil dari panel suria. Peranti sel suria individu boleh digabungkan untuk membentuk suatu panel suria dan sebanyak 33,000 sel suria diperuntukkan untuk membentukkannya. Dan ianya mampu menjana 84 sehingga 120 kilowatt tenaga elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengesan imej seperti sensor peranti cas iaitu dipanggil sebagai CCD ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah Charge Coupled Device banyak digunakan di dalam kamera digital dan sistem pengimejan canggih masa kini. CCD merupakan aplikasi bagi teori kesan fotoelektrik Albert Einstein di mana cahaya diubah menjadi elektron. Sensor CCD menangkap isyarat elektron tersebut dalam bentuk titik, gambar atau piksel yang membolehkannya dibaca secara digital. Apabila foton yang membawa charge diserap oleh bahan pengesan CCD, lubang elektron akan terhasil. Semasa fotografi iaitu semasa sebagai contoh kita mengambil gambar, elektron akan dikeluarkan dan dikumpulkan dalam piksel atau dipanggil sebagai fotositik CCD. Setelah sensor menangkap elektron cahaya, nilai charge terkumpul dapat dibaca dalam setiap piksel di seluruh CCD. Jumlah charge iaitu bilangan elektron yang terkumpul dalam setiap piksel berkadar secara linear dengan jumlah cahaya yang terkumpul. Bagaimana itu berkadar secara linear? Ia dimaksudkan dengan semakin banyak intensiti cahaya, semakin banyak charge yang akan disimpan di dalam piksel. Pengesanan intensiti cahaya dengan sensor CCD akan menghasilkan gambar hitam putih. Tetapi bagi menghasilkan gambar yang berwarna, penapis digunakan untuk memisahkan cahaya yang masuk ke panjang gelombang warna yang berbeza iaitu warna merah, hijau dan biru sehingga dapat menghasilkan gambar yang berwarna. Oleh itu terdapat beberapa bentuk asal CCD dan pelbagai ukuran dan variasi untuk aplikasi tertentu.
Okey, sebagai contoh, sensor CCD sangat terkenal dengan kepekaan cahaya, ketepatan warna, kemampuannya untuk memuat sejumlah besar piksel dan kapasiti elektron yang tinggi dan menghasilkan gambar beresolusi tinggi. Sikit itu sahaja. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang contoh aplikasi kesan fotoelektrik. Aplikasi tersebut ialah lampu LED. Lampu LED di sepanjang jalan raya beroperasi dengan sel suria adalah jimat tenaga dan mesra alam. Pada waktu siang, kesan fotoelektrik sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri, dan pada waktu malam pula, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan kuasa daripada bateri tersebut. Sudah tiba masanya kita harus mengucapkan selamat tinggal pada bil elektrik dan kegelapan dari dalam dan luar rumah kita. Konsep lampu berkuasa suria ini akan melayani anda semua dengan cara yang mudah dan mampan hanya dengan pelaburan yang minimum. Tenaga suria merupakan tenaga yang tidak akan habis dan ia merupakan salah satu tenaga yang boleh diperbaharui. Apakah kelebihan yang boleh kita dapat dengan menggunakan lampu berkuasa suria ini? Yang pertama, lampu ini adalah mesra alam. Penggunaan lampu suria dapat mengurangkan jejak karbon yang dihasilkan dari sumber yang tidak boleh diperbaharui. Seterusnya, lampu suria juga mempunyai kos yang efektif. Oleh kerana lampu ini bergantung kepada cahaya matahari, kos pengeluarannya mungkin agak mahal pada mulanya, tetapi secara beransur-ansur, ia akan menampung kos dalam beberapa bulan dan memberikan faedah jangka panjang. Dan akhir sekali adalah kurang penyelenggaraan. Anda bebas daripada bimbang dengan penyelenggaraan lampu ini. Selain membersihkan dan melakukan beberapa pemeriksaan, tidak banyak yang perlu anda lakukan untuk memastikan umur panjangnya. Sebenarnya, terdapat banyak peningkatan dalam lampu jalan LED suria dalam beberapa tahun terakhir hasil dari kemajuan teknikal. Lampu LED solar ini menggunakan panel fotovoltaik. Panel PV perlu dipasang ke rangka atau dihubungkan ke tiang agar dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Manfaat utama lampu bertenaga suria ini adalah ia sepenuhnya bebas dari industri tenaga yang membantu mengurangkan caj operasi. Lampu LED suria ini bergantung kepada tenaga haba yang dibekalkan oleh cahaya matahari dan diubah serta disimpan sepanjang hari. Lebih-lebih lagi, kos penyelenggaraan yang jauh lebih rendah berbanding dengan lampu jalan konvensional. Untuk lampu jalan solar LED, terdapat kemungkinan lebih rendah pencahayaan terlalu panas. Risiko kemalangan juga berkurang kerana kabel suria tidak menggunakan wayar luaran. Satu lagi sebab lampu LED ini banyak digunakan adalah kerana ianya mesra alam dan menggunakan cahaya matahari sepenuhnya untuk kuasa yang menghilangkan kesan karbon. Sistem pencahayaan solar juga boleh dibawa dengan mudah ke kawasan lain yang menjadikannya berkesan dan juga sistem pencahayaan yang boleh dipercayai. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.